Itu satu, tuan-tuan. Itu satu bahagian. Dan bahagian yang kedua ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, hak ni yang kita panggil tunggang kepada dalil. Dalil politik. Dalil tu adalah dalil politik. Dan kita bicara secara objektif. Sebenarnya, pasal apa kita kata sebenarnya dalil ini adalah dalil politik? Dalil maksudnya digunakan untuk tujuan politik. Apa dia, tuan-tuan? Saya bawa kepada tuan-tuan 5 contoh hari ini. Saya bawa kepada tuan-tuan 5 contoh dan kita cuba bedah satu persatu dalil ini. Yang pertama, tuan-tuan, surah Al-Mumtahanah. Ramai orang ingat benda ni, ayat ni. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Mumtahanah, Allah Ta'ala sebut, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala tak melarang kamu, la yanhakumullah, Allah Ta'ala tak melarang kamu daripada orang yang tidak melawan kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada negeri kamu, antabarruhum, untuk kamu buat baik kepada mereka. Orang yang tak menentang kamu dan tidak berusaha untuk mengeluarkan kamu daripada negeri kamu itu siapa? Orang yang kafir, orang yang tidak beriman, orang yang bukan Islam. Antabarruhum, untuk kamu buat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan kamu memberikan keadilan kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang melakukan keadilan. Tuan-tuan, ayat ni itulah yang diturunkan kepada Nabi. Itulah yang diriwayatkan secara tawatir daripada generasi ke generasi. Mailah daripada saluran Warash ke mailah mana daripada Hafs dan sebagainya. Itulah riwayatnya dan itulah ayat yang sampai kepada kita. Itulah orang yang hafal Quran dalam UMNO hafal. Itulah orang yang hafal Quran dalam PAS hafal. Itulah ayat yang orang yang hafal Quran dalam keadilan hafal. Itulah orang yang dalam DAP kalau dia hafal Quran dia hafal. Ayat itulah. Ayat itu tak berubah. Saya ambil sepatah ungkapan Imam Buti, Syekh Al-Buti, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata ya, dalil tak berubah. Cuma dia akan ditunggang ataupun di kepak tengkok dalil ni supaya ikut kehendak dia. Ketika dia nak berkawan dengan orang yang bukan Islam, maka dia kata, la yanhakumullah, Allah Ta'ala tak melarang kamu. Isunya ialah orang yang dia kata Allah Ta'ala tak larang tu, kalau 8 tahun lepas, apa sikap dia? Mungkin di dalam kelompok mereka ada orang yang ekstrim. Ketika itu orang yang ekstrim, dia pun boleh kawan. Kan? Mereka boleh kawan dengan orang yang dalam ketika itu ada orang yang ekstrim. Kerana apa? Kerana kita nak bekerjasama, mereka kata, dalam perkara yang kita persetujui. Ini ceramah merata-rata, turun merata-rata. Kita nak berkompromi ataupun kita nak bekerjasama dalam perkara yang kita boleh persetujui. Merata daripada Johor sampai ke Perlis. Ceramah ni Allah Ta'ala tak melarang kamu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Ta'ala tak melarang kamu untuk buat baik dan melakukan keadilan kepada orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak berusaha untuk mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. Jalan. Dalil dah. Dalil. Selepas 10 tahun, orang yang sama, sikap yang mungkin sama, berubah. Kerana kononnya kita dah tahu tentang niat mereka. Niat, siapa yang tahu? Apa yang mereka buat sebenarnya? Sebenarnya macam mana? Mereka hanya mengambil pihak. Maknanya mereka ambil side. Mereka letak side Al-Quranul Karim itu, yang orang baik itu adalah kami. Dan orang lain itu semua orang yang tidak baik. Itu yang berlaku, tuan-tuan. Mungkin mereka akan nafikan, mereka kata tak, sebenarnya bukan lagi itu. Tapi itulah yang duduk depan mata kepala kita. Okey, nak lawan, nak perang pula, nak bergaduh pula, nak kempen macam-macam pula, nak kempen sampai ada, kalau tuan-tuan tengok dalam tahun 2019 dalam Harakah Daily ada satu tajuk berkaitan dengan BMF, Buy Muslim First tu, kempen Buy Muslim First tu, mereka sebut antara mereka ambil dalil daripada ayat ni. Ayat apa? La tattakhizu. Ini dalil yang kedua. Tuan-tuan tengok bagaimana dalil ayat Quran tu betul, tapi macam mana dipulihkan. Mereka kata la tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kamu ambil orang-orang kafir sebagai awliya.
Apa dia terjemah aulia? Aulia itu mereka kata orang-orang yang menjadi pemimpin. Min dunil mu'minin, apabila ada orang yang beriman. Ini dibaca. Ketika mana mereka tak mau berkawan dengan orang-orang DAP. Mereka tak mau kawan dengan DAP. Ketika mereka nak kawan dengan DAP, la yanhakumullah, Allah Ta'ala tak larang kamu. Makna dia apa? Mereka nak tarik supaya dalil tu mai ikut mereka. Bukan mereka ikut dalil, tapi mereka tarik, mereka pulih kepala dalil tu mai ikut mereka. Tuan-tuan, 2018 mereka kempen mesti bagi kepada calon Melayu Islam. Pasal apa? Berdepan dengan calon yang kafir ni. Baca ayat ni, la tattakhizul kafirina awliya, jangan kamu ambil orang-orang kafir sebagai pemimpin min dunil mu'minin, selain daripada orang yang beriman. Lepas tu berlaku apa? Pilihan raya Tanjung Piai. Tanjung Piai tu Imam Karnain. Saya pun tak tahu dia ni pergi ikut Muhyiddin ke ataupun dia ikut Pejuang ke, wallahu alam. Tu Imam Karnain. Saya pun duduk di sana 6-7 hari juga. Tak menyesal. Tak apa, hak tu itu adalah sebahagian daripada tugas kita. Di Tanjung Piai. Oh, masa di Tanjung Piai, Haji Hadi yang baca setahun setengah sebelum tu dah baca apa? La tattakhizul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kamu ambil orang kafir sebagai pemimpin selain daripada orang yang beriman. Lepas tu dia pergi di Tanjung Piai, dia kempen untuk calon MCA yang tidak beriman, yang tidak Islam, berdepan dengan tu imam yang Islam. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan nampak? Ini yang kita panggil memulih tengkok dalil, memanipulasi dalil. Dalil tu jadi tunggangan politik. Dalil tu jadi tunggangan politik. Satu ketika tak boleh sokong orang yang bukan Islam. Satu ketika yang lain sokong orang yang bukan Islam. Satu ketika yang lain orang yang bukan Islam jadi calon kepada parti tersebut. Apa dia? Sebab itulah tuan-tuan, kita dalam tafsir, saya tak sentuh tentang bagaimana tafsiran, bagaimana para ulama mendekatkan di antara dua dalil ini. Ini ayat dan ketika mana, ini ayat ketika mana dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut sebagai secara sepintas lalu, demikian kaedah mereka memutarkan. Kerana memutarkan tengkok dalil, supaya tengkok dalil itu ikut di mana mereka pergi. Mereka nak pergi ke kanan, tang ni. Mereka nak pergi ke kiri, tang ni. Ini tuan-tuan satu perkara yang kita kesali, yang tak sepatutnya berlaku. Contoh yang ketiga, kalau tuan-tuan tengok contoh yang ketiga, tuan-tuan, sebelum pilihan raya 2018, timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Selangor, Ustaz Dasuki Abdul Rani. Siapa Ustaz Dasuki Abdul Rani? Ustaz Dasuki Abdul Rani ni timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Selangor. Waktu tu dia juga pernah jadi calon menentang calon di salah satu DUN di Kota Anggerik kalau tak salah saya, di Negeri Selangor, di kawasan Shah Alam. Okey, dia buat apa? Sebelum pilihan raya 2018, dia berdoa dan dia bagi tahu kat Tuhan. Dia mengadu kat Tuhan. Sebab dalam program yang dia panggil munajat perdana. Munajat ni makna dia bisik-bisik, tapi dia buat secara perdana. Buat di satu tempat lapang, dia berdoa dengan penuh penghayatan, takut sungguh dia. Dia bagi tahu kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, kamu hancurkanlah Ahzab moden ini. Ahzab moden. Ahzab ni tuan-tuan, Ahzab ni maksud dia apa? Ahzab ni maksud dia, Ahzab yang dia maksudkan itu adalah merujuk kepada tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni adalah gabungan di antara orang musyrikin, orang kafirin di tengah-tengah jalan, bergabung dengan orang munafikin di Madinah. Puak munafik, puak kafir, puak musyrik ni bergabung untuk lawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doa tersebut, bila dia sebut mereka ini adalah Ahzab ya Allah, mereka ini adalah Ahzab ya Allah. Ada Ahzab dalam Quran? Ada. Bahkan ada surah Ahzab. Bahkan dia cerita dalam surah Ahzab itu bagaimana kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peperangan tersebut. Diserang daripada pihak atas, diserang daripada pihak bawah, diserang daripada kiri dan kanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar. Ini dicerita tentang macam mana kedudukan orang-orang di Madinah pada waktu itu yang cukup tercabar berdepan dengan serangan daripada pihak Ahzab. Jadi Ahzab tu ada. Siapa Ahzab tu? Ahzab tu gabungan antara munafikin, kafirin dan musyrikin. Apa dia gambarkan kepada tentera Ahzab tersebut? Sudah tentulah pada pemahaman dia, bila dia letakkan nama kelompok dia adalah Ahzab moden, siapa dia mereka? Sudah tentulah dia maksudkan ini adalah golongan munafik.
Bahkan dalam banyak keadaan mereka duk sebut kata memang puak ni adalah munafik, puak ni adalah khadam kepada kapiak dan sebagainya. Macam-macam mereka sebut kepada kelompok kita. Okey tuan-tuan, soalnya bila ketua tentera Ahzab negeri Selangor tu bertaubat, bila ketua tentera Ahzab negeri Selangor, yang lah ni ketua pasukan Islam negeri Selangor, ketua tentera Islam negeri Selangor, kerana kalau kita gambarkan itu orang yang lawan dengan mereka itu Ahzab, sudah tentulah mereka itu tentera Islam. Mereka gambar gitu kan. Jadi ketua Panglima Tentera Islam negeri Selangor tu, nama dia Dr. Yunus, lah ni pergi jadi Pak Yed timbalan kepada Azmin Ali, ketua Ahzab negeri Selangor pada waktu tu. Ini tak boleh tegak nas kah? Mereka pergi, apakah mereka dah buat pengisytiharan terbuka, ataupun mereka nak sebut kata lah ni Azmin pun adalah Panglima Islam pula, ataupun mereka nak sebut macam mana? Tuan-tuan, ini bahayanya apabila berlakunya pemulasan tengkok nas betul nas ni tuan. Memang wujud Ahzab, tapi bila dia sebut kata ini adalah Ahzab moden, mereka nak maksudkan apa? Sudah tentulah mereka nak maksudkan kata ini adalah kelompok yang menggabungkan kelompok yang tadilah, orang kafir dan juga orang munafik. Tiba-tiba lah ni Azmin Ali isytihar taubat ke tak lagi? Azmin Ali calon dan menang di kawasan Selat Kelang. Lah ni jadi naib bersama-sama setaraf dengan ketua Panglima Islam, ketua Panglima Tentera Islam Ahzab di negeri Selangor. Apa dia kalau kita tak kata ini adalah penjulingan dalil, pemulasan tengkok dalil? Inilah yang kita maksudkan. Ini dalil politik ya tuan-tuan. Satu ketika mereka kata Ahzab dekat orang lain, satu ketika yang lagi mereka, tuan-tuan, mudah-mudahan berpecah sungguh Perikatan Nasional ni. Satu hari kelak Muhyiddin Yassin pula ketua Ahzab. Hari itu pun dah ketua Ahzab dah. Satu hari kelak mereka akan kata pula dekat Muhyiddin. Dalam kalangan yang menuntun ni saya tengok macam ada seorang wakil rakyat bersatu, terima kasih YB, yang turut menuntun pada malam ni. Hak ni pun bakal juga kemungkinan mereka akan sebut kata ini juga adalah tentera Ahzab. Ini juga kalau kata bergaduh pula dengan mereka. Ini pemulasan tengkok nas tuan-tuan. Nas ada. Cerita tentang Ahzab ada. Bila kita petikai tafsiran mereka yang songsang ini, kita bukan mempertikaikan ayat suci Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan, ramai, banyak dan lama dalam usrah-usrah dan disebut, dan ini juga disebut, saya tengok antara yang terbaru disebut ni adalah di Masjid An-Najah Padang Serai oleh salah seorang daripada pemimpin PAS negeri Kedah yang berkuliah di sana. Dia kata apa? Dia ambil kata-kata Umar bin Al-Khattab, la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil ta'ah. Tidak ada Islam melainkan dengan jamaah, mesti ada jamaah. Tidak ada jamaah, mestilah ada kepimpinan. Tidak ada kepimpinan, mestilah ada ketaatan. Siapa dia jamaah tu? Jamaah tu depa. Sebab tu tahun 2015 depa pulih tengkok nas. Depa kata siapa yang keluar daripada jamaah walaupun satu qida shibrin, walaupun sejengkai, faqad khala'a ribqatal islami an unuqih, maka akan terputuslah ikatan Islam daripada tengkoknya, yakni dia jadi murtad. Siapa yang kata urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla, mati dah tokoh tersebut. Dan siapa lagi yang kata? Yang kata adalah yang di Pertua Padang Serai. Dia pun baca hadis ni tuan-tuan. Man khala'a ribqatal islami an unuqih man faraqa jama'atal muslimina qida shibrin. Siapa yang keluar daripada jamaah muslimin, jamaah orang-orang Islam walaupun sekadar sejengkai, maka terongkailah ikatan Islam daripada tengkok mereka. Siapa yang mereka maksudkan dengan jamaah Islam dan siapa yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai jamaah Islam? Nabi maksudkan dengan as-sawadul a'zam, kelompok yang teramai, yang mungkin ada salah, yang mungkin ada silap manusia, tapi mereka maksudkan orang mereka. Siapa yang keluar daripada jamaah Islam, maka itu adalah pengkhianat, maka itu adalah keluar daripada, dan sebagainya. Ungkapan-ungkapan yang seumpama itu menggambarkan tentang pemulasan nas, penjulingan nas. Mereka baca nas tu ada. Riwayat kata-kata Sayyidina Umar tadi sebagai contoh diriwayatkan oleh Ad-Darimi
dan ada orang kata dalam rawi-rawi tersebut ada satu orang yang majhul, dan ungkapan tersebut dianggap sebagai ungkapan yang dhaif. Tak apa, itu bukan medannya di sini. Yang saya nak bicarakan bagaimana nas itu dibaca. Lalu mereka kata sebenarnya yang dimaksudkan kalau kata dalam bentuk yang suci itu adalah depa, kalau bentuk yang buruk itu adalah orang yang lawan dengan depa. Tentang jamaah Islam. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil ta'ah. Itu ungkapan yang cukup masyhur. Okey. Terkenal lagi. Hak ni ayat yang cukup terkenal. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kamu akan dilempar dengan api neraka. Kamu akan disambar oleh api neraka. Bila baca ayat ni, siapa orang yang zalim? Orang yang zalim tu lawan dengan mereka. Seakan-akan dalam semua keadaan mereka tu adalah orang yang dizalimi. Ini masalah mereka, tuan-tuan. Dalam semua keadaan mereka nak gambarkan bahawasanya mereka adalah orang yang dizalimi. Dulu ayat tu wala tarkanu ilal ladzina zalamu, kepada orang UMNO. Lepas tu 2018 sampai 2020 wala tarkanu ilal ladzina zalamu, Pakatan Harapan. Lalu ni depa duduk di situ. Tak apa nak baca ada ayat tersebut. Sampai satu ketika nanti pilihan raya bulan 8 depa kalah, bulan 9 depa kalah, baca pula wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Orang lain pula zalim. Hak ni masalah, tuan-tuan. Ini masalah yang terbesar di kalangan anggota, di kalangan pemikiran PAS, orang yang membawa pemikiran PAS. Masalah mereka adalah bagaimana mereka menggunakan dalil-dalil Al-Quran dan mereka julingkan. Saya nak sebut, kita tak sebut tentang, kita tak pertikai tentang istiqamah, kita tak pertikai tentang perubahan suasana. Macam kita sebut tadi tentang calon wanita dan sebagainya. Itu satu benda yang biasa, dan dia menggambarkan kepada kita, mengajar kepada kita bahawa politik itu bukan isu akidah. Politik itu bukan isu akidah, tapi dia adalah isu ijtihadi. Isu duduk dalam persoalan ijtihad. Ya, tak apa itu. Tapi yang kita pertikaikan adalah bagaimana dalam semua keadaan mereka menjulingkan dan memulas tengkok nas itu untuk kembali kepada mereka. Yang betul adalah kami, yang lawan dengan kami adalah syaitan, iblis dan sebagainya. Ini cukup bermasalah. Cukup, tuan-tuan, kalau dengan 5 dalil ni. 5 dalil ini yang diputar. Banyak lagi, tuan-tuan. Hak kira sebut secara main-main tu tak kira lagi. Kalau sebagai contoh, mereka baca ayat tentang ciri-ciri, Allah Ta'ala sebut apabila ada golongan yang datang untuk merosakkan agama, orang yang murtad daripada agama, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka akan datanglah satu kaum yang mereka itu kasih kepada Allah. Allah Ta'ala kasih kepada mereka. Mereka berjuang pada jalan Allah. Mereka tidak takut kepada celaan orang yang celah dan sebagainya. Kalau mereka kata mereka cuba nak jadi kelompok tersebut, okey. Tapi kalau mereka mendakwa inilah kami, inilah kelompok kami, hak inilah yang dengan tanda kutip, inilah celaka yang cukup besar. Apabila nas agama itu diputar dan dipulih supaya sama dengan kehendak mereka. Jadi, tuan-tuan, malam ni kita bedah sekadar 5, dan banyak lagi sebenarnya kalau kita nak bedah dalam sepanjang perjalanan sejarah ini. Dan saya nak sebut kepada tuan-tuan, malam ni saya mula dengan tadi, awal-awal kita mula dengan memberikan apa itu dalil, takrif dalil. Yang kedua, saya ajak tuan-tuan untuk memahami tentang perbezaan di antara Al-Quran dan tafsirannya, hadis dan syarahannya. Yang ketiga, saya bawa contoh macam mana banyak berlaku penyalahgunaan tafsir, sama ada ayat suci Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Dan saya bawa tadi adalah contoh dalam masalah nikah, dalam masalah poligami. Banyak pandangan-pandangan yang pelik dan sebagainya yang ada ditulis oleh para tokoh. Dan kita kata itu biasa sebagai manusia, kadang-kadang mereka terjebak dalam semangat kefanatikan dan sebagainya. Yang keempatnya, kita berbicara tentang perubahan-perubahan hukum, perubahan-perubahan sikap dalam berpolitik yang menggambarkan bahawasanya politik itu bukan isu akidah. Dan yang kelimanya, saya bawa kepada tuan-tuan dan saya berkongsi dengan tuan-tuan yang terakhir tentang 5 dalil yang popular, dan kita buktikan secara santai saja malam ni, tuan-tuan. Demikian dalil-dalil tersebut dipergunakan sebolehnya untuk meletakkan kebenaran itu bersama dengan mereka, dan dalam masa yang sama mereka menganggap kelompok lain itu adalah kelompok yang sesat. Jadi, tuan-tuan,
saya nak ajak tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita dengan penuh saksama, kita menilai perkara ini supaya politik yang disebut sebagai politik kebencian, tanam kebencian itu berasaskan kepada penunggangan dalil, tunggang dalil. Tuan-tuan, hak ni supaya dia tak berlaku dan kita akan selamatkan negara kita daripada penunggangan dalil tersebut. Ada orang kata kalau tak guna Al-Quran nak guna apa? Kita kata ya. Kita bukan persoalan guna Al-Quran. Kita memang kita kena guna Al-Quran Al-Karim. Tapi yang kita pertikaikan adalah mempergunakan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Ada orang kata, ada orang pas tulis hantar messenger kat saya. Oi, kalau kata tak guna Al-Quran nak guna apa? Hampa guna perlembagaan DAP, dia kata gitu. Kita kata tak. Nak guna Al-Quran memang kita disuruh. Al-Quran itu adalah perlembagaan hidup kita, manhajul hayah. Memang Al-Quran macam tu. Tapi tuan-tuan, dia bukanlah dalam konteks kita mempergunakan, kita pusing ayat suci Al-Quran Al-Karim itu sampai sentiasa dia berpihak dengan kita. Dia seakan-akan tidak pernah menjadi hujah ke atas kita, tapi dia menjadi hujah bagi pihak kita saja. Itu tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan golongan yang terbaik, insya-Allah. Mohon maaf banyak. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan share dan sebagainya untuk sama-sama kita berkongsi dan kita sama-sama menyelamatkan persada politik negara kita daripada politik yang penuh dengan kesumat dan politik yang penuh dengan sikap ekstrim dan gulu, termasuklah gulu dalam beragama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai kita bertemu lagi lain kali, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.